Dan kita amat menitik beratkan dari segi soal pelesenan misalnya. Kalau dulu syarikat-syarikat yang tidak berlesen menjalankan perniagaan, hukumannya amat. Maka di sini kalau kontrol item barang yang dikawal, kalau kita tidak ada lesen, kita akan berhadapan dengan masalah. Sebab item-item yang lain seperti gula, beras, gas, tepung, masak, semuanya telah dilesenkan. Ini pun bukan perkara baru. 1991 telah pun dibuat arahan untuk dikeluarkan lesen, tapi pada masa itu tidak ada masalah yang timbul pada hari ini. Tidak ada masalah kekurangan gula yang telah diselewengkan, karena daripada refinery, daripada kilang sampai ke pemborong, dia berjalan dengan lancar di bawah kawalan pihak kementerian. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada yang berhormat, apabila saya ingin tahu bagaimana kedudukan lesen ini, dan saya dipahamkan pihak kementerian telah membuat penjelasan beberapa kali kepada peruncit bahawa lesen yang diberikan, pertama tidak dikenakan bayaran, yang kedua lesen ini diberi pada 5 tahun untuk pembaharuan. Pegawai daripada kementerian akan datang ke premis sampai macam tu mudah. Kenapa benda ini nak dipolitikkan? Tidak perlu dipolitikkan. Lesen ini perlu kawalan kerana dia perlu ada law, stok keluar masuk. Ini barang kawalan yang telah disubsidikan oleh kerajaan. Kenapa perlu ada pihak yang mahu mengambil kesempatan, yang mahu menyalahkan menteri, yang mahu menyalahkan kementerian? Sedangkan perkara ini kita nak kawal. Kita dah tahu dia order 4 tan, kemungkinan benda berlaku 12 tan, dan kelebihan daripada. Tapi dulu lah, ini saya nak tanya menteri. Diamlah nanti dulu. Kalau apa belum jelas, nanti dia penjelasan. Duduklah dulu, nanti saya berdiri. Apa balah? Okey. Kita berdiri duduklah, sabar. Hormatilah, inilah show yang diberi kepada saya. Saya berdiri. Okey, saya ingin bertanya yang Mohd Menteri. Dan saya tak tengking, tapi bagilah, saya hormati awak, hormatilah saya. Okey, tunggu tak apa. Okey, yang Mohd Menteri, saya ingin penjelasan yang Mohd Menteri berhubung perkara ini, supaya yang Mohd Menteri bagi penjelasan. Kita dalam keadaan sekarang, kita nak menenangkan suasana yang kalang kabut, dan demi kepentingan dasar yang telah dirancangkan oleh kerajaan, supaya perkara-perkara ini tidak diselewengkan, demi kepentingan rakyat, supaya kerajaan tidak kehilangan wang, supaya kerajaan yang nak bagi subsidi sampai ke kumpulan sasaran, rakyat akan dapat bekalan yang mencukupi pada sepanjang masa. Apa pandangan Menteri berhubung perkara ini? Ya, sebelum Menteri jawab, saya mohon bercelah. Yang berhormat Menteri, sebelum saya nak sambung, meminta untuk mencelah. Datuk Yang Ketua, isu ni dah lari daripada apa yang saya nak cakap. Ya, tadi Menteri kata berikan ruang sedikit saja okay, untuk menyambung apa yang tahukah Seri Gading atau Menteri nak operasikan, nak buka satu kedai runcit di Malaysia, kena pohon 11 lesen. Jika ditambahkan lagi satu lesen runcit, sebenarnya ini bukan tak pernah ada dasar sedemikian. Sebenarnya sebelum tahun 1991 kementerian pernah tetapkan mesti pohon lesen, tetapi oleh kerana sedar kesilapan pada masa silam, lesen itu telah dibatalkan pada tahun 1991. Sekarang kementerian di bawah menteri baru ghostan lagi, bukan move forward tetapi ghostan. Ini sepatutnya tidak berlaku. Kita sebelah sini sokong, jika kerajaan dan bantras nak mencegah penyelewengan dan mencegah segala smuggling, pergilah kepada akar umbinya. Refinery, berkuasaan di sebelah sempadan Thailand, pergi tangkap. Jangan susahkan kedai-kedai, jangan susahkan kedai-kedai runcit yang kecil yang cuma menawarkan perkhidmatan kepada pengguna. Saya harap Menteri sebagai people's first performance now, show your performance, we will support you. Terima kasih. Terima kasih. Mula-mula saya tak nak jawab, tapi saya kena jawab lah. Saya nak tanya Taipei, apa masalah yang kata susah ni? Kalau menyusahkan, katakan kita charge RM10, susah lah. Sebab wait, my floor. Kalau kita kata bayar RM10, ada additional burden dari segi keuangan, tapi kita kata tidak ada charge, free. Okay. Kalau kata dia kena pergi ke pejabat KPDN KK untuk ambil lesen, tak payah pergi. Kita kata pegawai kita pergi kedai dia. Apa masalah dia? Kalau kita kata butuh huruf lah, ni peniaga-peniaga dia tak tahu tulis borang bahasa Melayu, katakan peniaga-peniaga Cina, kita kata pegawai kita turun tolong isi borang, apa masalah dia? Nothing.
Tak ada masalah apa-apa, tapi ini sengaja nak jadikan isu. Kalau burden, yes, saya setuju. Masalahnya kita meniaga kecil-kecil kat kampung, gula 2-3 kilo je sebulan, tambah lagi RM10, susahlah. Fine, kita faham. Dan perkara ini telah pun kita persetujui sewaktu KSU Kementerian mengadakan rundingan dengan pihak persatuan. Dia yang mencadangkan, pihak persatuan mencadangkan bersetuju pada dasar dengan syarat. Dia cakap syarat dia tidak ada lesen, tidak bayar lesen, lesen mesti percuma. Sepatutnya kita kuat kuasa 15 Jun, dia kata minta tangguh 1 Julai, dan dia kata kena percepatkan, jangan menyusahkan. Kita kata okey, kita setuju, lulus on the spot. Dia kata nanti renew nanti susah, kita kata renew automatic kalau tidak ada masalah. Apalah masalah dia? Tak ada masalah. Sekarang ni sengaja cari masalah kerana seperti kata Sri Gading, kita takut kerana kita tak mahu perbuatan kita dikesan. Itu saja. Saya setuju kita kontrol di sempadan. Kita dah berbincang dengan pihak kastam, berbincang dengan pihak rela dan sebagainya. Itu tindakan di peringkat sempadan. Kita kata kilang sekarang kita arahkan pegawai kita berada di kilang-kilang, rekod di mana gula itu keluar melalui lori pemborong dan sebagainya. Kita ada kawal. Sekarang ni kita beri arahan kepada pemborong. Setiap pemborong mesti ada logbook, mesti beritahu di mana gula itu pergi dan sebagainya. Tetapi sampai kepada peruncit tak boleh nak kontrol sebab kita tidak lesen. Dia jual barang kita kawal barang ini, tiba-tiba dia kata saya tak nak terikat dengan you. Okey, saya tidak kata paksa. Ini soal jualan barangan ini bukan satu paksaan. Kita tidak kata you mesti jual, you mesti ambil lesen. Kita tidak kata macam tu. Siapa yang berminat ambil lesen, kita boleh jual. Gas misalnya, siapa yang berminat nak jual gas LPG, dia ambil lesen, kita bagi dia jual gas. Siapa yang nak ambil lesen nak jual gula, kena pakai lesen, dia ambil lesen, kita jual, kita bagi dia jual. Kalau tak nak, it's okay, tidak ada paksaan. Siapa yang tak nak jual, tak payah jual. Jadi saya sekarang ni tak habis kalau kita sekarang ni topik kita adalah jualan langsung. Jadi saya dah sebut dekat tadi, jualan langsung lah. GoPay semalam benda yang sama lah, saya ingat. Jangan kita cakap itu, kita jadi perbahasan. Semalam dia cakap, saya jawab, hari ni dia jawab lagi, saya cakap, jadi dah jadi perbahasan. Saya bagi sekali seorang cukup lah. Sekali seorang cukup. Kevin dulu ya, Mat. Sri Gading dah sekali, Arau dah sekali, Taiping dah sekali, GoPay sekali. Kalau saya bagi lagi, bangun pula Sri Gading jawab, jadi sampai besok pagi tak selesai ni. Baik, Bintulu lah ya, Mat. Bagi Bintulu ya. Bintulu last lah. Dia pengurusi MBBC, saya hormat dia lah. Terima kasih Dato' Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bolehkah Yang Berhormat Menteri, bolehkah kita BMBBC ni mau cadangkan, tadi katakan itu lesen jual kuda, jual lain-lain barang-barangan. Kita ucap terima kasih lah pegawai daripada kita punya kementerian terus turun padang, isikan itu lesen kepada itu penjaga ataupun kata runcit. Bolehkah itu lesen kita isu terus balik 5 tahun, lepas tu automatic renew kalau dia tidak kesalahan? Bolehkah tidak? Terima kasih banyaklah kepada Bintulu ni. Barulah namanya nak berunding, maknanya setuju tapi syarat, itu barulah berunding namanya. Jadi saya sebenarnya berapa tahun dan sebagainya termasuk di bawah akta kawalan bekalan ni. Jadi kepada Bintulu saya ingin maklumkan, kalau di bawah akta kita benarkan every 5 years, kalau benarkan tidak ada masalah, kita boleh bagi persetujuan, tidak ada masalah. Saya dah beritahu bahawa tujuan kita bukan soal nak dapat duit, bukan soal nak menyusahkan, tetapi kontrol tu. Kerana keadaan pada hari ini, kita bukan mengondur ke belakang. Tahun 1991 gula harganya rendah. Tidak ada siapa yang nak dia sorok gula. Tidak ada siapa yang nak hantar ke
Thailand ke Indonesia dan sebagainya, harganya rendah. Tiba-tiba keadaan hari ini sudah berbeza. Harganya tinggi berbanding dengan Thailand. Di Pulau Sebatik banyak hantar ke di Pulau Indonesia sana, kalau bahkan beritahu saya setiap masa. Jadi kita kena kontrol di Sarawak, di Serian, di Perlis. Jadi kita nak kawal. Kenapa kita nak kawal? Kerana nak jaga kepentingan pengguna. Kita nak jaga kepentingan rakyat. Saya setuju kata di Seri Gading, 20,000 yang buat hal, tapi kita nak jaga 27 juta punya kepentingan. Walaupun sekali lagi, Dan saya dah sekejap sikit. Saya nak tanya apa? Nak selamatkan kerajaan dalam hal ini. Yang amat. Yang Mat, kalau saya Yang amat saya ingat berpindah ke topik asal yang amat. Terima kasih. Okey.